biasalah kan. Kalau dulu masa baik, bau kentut pun wangi. Bila dah bergaduh ni macam-macam kan. Oi, kalau dulu gaduh dengan suami pun mencari kakak ni ya. Kakak, gaduh lah kak. Bencilah nak tinggalkanlah dia kak. Nak balik semula dengan boyfriend lama. On the clock. Dunia glamour memang tidak selalunya indah seperti yang dipaparkan di media sosial. Banyak cerita skandal dan pelbagai lagi insiden yang tidak sedap didengar. Antara selalu yang diperkatakan ialah berhati-hati apabila berkawan sesama artis kerana kita tidak tahu siapa yang akan menikam kita dari belakang. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 kes pergaduhan selebriti yang dahulunya sahabat baik kemudian bertukar menjadi musuh. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Persengketaan antara rakan selebriti sememangnya bukan satu perkara baru, tetapi ia semakin terbuka dengan kewujudan media sosial. Bagaimanapun perbalahan itu boleh diberhentikan kiranya individu itu memilih untuk tidak berdendam dengan sesiapa. Di tempat ke-10 bagi kes pergaduhan selebriti melibatkan rakan baik ialah pergaduhan yang tercetus antara kakak Azraf dan Juliana Evans. Hubungan baik antara kakak Azraf dan Cik Puan Juliana Evans sememangnya diketahui peminat. Juliana dan kakak menjalinkan hubungan sebagai rakan baik semenjak dahulu lagi. Malah, mereka sering bercuti bersama dan kakak juga pernah menjadi bridesmaid semasa Juliana melangsungkan perkahwinan pada tahun 2017. Namun begitu, ketiadaan Juliana di majlis pernikahan dan resepsi kakak yang berlangsung pada penghujung tahun 2018 mengundang tanda tanya tentang status hubungan mereka. Lebih memanaskan keadaan sekitar April 2019, Juliana dan kakak dilihat meluahkan perasaan menerusi laman sosial masing-masing. Biarpun tidak menyebut sebarang nama, baik Juliana atau kakak bercakap mengenai topik tentang sahabat yang membawa masalah dan perkara itu bermula di Twitter. Juliana menggunakan foto seorang wanita yang memakai beg biru untuk menutup kepala dan tata gaya gambar terbabit seakan mirip dengan foto kakak. Beberapa minggu sebelum itu, foto kakak yang menyarungkan kain net biru di kepala menjadi tular di media sosial. Pada bulan April 2019, menerusi Instagram stories milik Juliana, pelakon itu seakan meluahkan perasaan marah terhadap seseorang. Biarpun tidak menyebut nama, luahan itu seakan ditujukan untuk kakak melihat kepada foto yang dimaknai oleh Juliana. Sekali lagi Juliana meluahkan kata-kata pedas di atas keping foto wanita memakai beg biru dan mendedahkan bahawa individu tersebut pernah merampas teman lelaki seorang rakan artis wanita menyebabkan artis wanita tersebut murung dan karier seninya terjejas. Menurut netizen di media sosial, kes ini merujuk kepada kes putus cinta antara Tasha Sheila dan teman lelakinya Hans Wong. Selepas Tasha putus cinta dengan teman lelakinya, Tasha Sheila dikatakan mengalami tekanan dan mengganggu aktiviti seninya. Disebabkan itu juga Sharifah Sakinah dan beberapa rakan artis lain memulaukan kakak kerana tidak suka dengan sikap kakak. Walau bagaimanapun, kakak menafikan hal tersebut. Menjengah ke laman Instagram kakak, dia memaknai entry Twitter miliknya di ruangan Instagram Stories. Entry tersebut menjelaskan dia enggan mengatakan apa-apa kerana Allah. Akhirnya kakak mengakui hubungannya dengan Juliana sudah tidak seperti dulu. Menurut kakak, mereka tidak berkawan semenjak kakak mula bercinta dengan suaminya Adam Azrif pada tahun 2018. Kakak mengakui ia mungkin disebabkan Juliana dan suami tidak gembira apabila dia menjalinkan hubungan dengan Adam. Kakak sendiri tidak tahu mengapa Juliana dan suami berasa marah kerana suami Juliana sendiri yang memperkenalkan Adam dengannya. Sehingga kini hubungan Juliana Evans dan kakak tidak rapat seperti dahulu. Di tempat ke-9 bagi kes pergaduhan selebriti melibatkan rakan baik ialah pergaduhan yang tercetus antara Fazura dan juga Sarah Ali. Satu ketika dahulu, hampir semua orang tahu tentang keakraban Nur Fazura dan Sarah Ali. Mereka sering dilihat menghabiskan masa bersama dan kerap berkongsi gambar melakukan aktiviti di Instagram. Namun sejak tahun 2014, jarang dilihat dua jelitawan ini bertemu sesama sendiri. Menerusi program reality Facing Up to Fazura di saluran E-News Asia pada tahun 2014, Fazura menceritakan mengenai persahabatannya dengan pelakon Sarah Ali yang semakin renggang dan ianya mendapat reaksi kurang senang sesetengah pihak. Ada yang mendakwa Fazura sengaja membangkitkan perkara itu untuk memburukkan Sarah Ali dan berpendapat konflik peribadi antara mereka tidak perlu didedahkan kepada umum. Fazura berkata beliau perlu berlaku jujur dalam program tersebut untuk apa saja topik yang dikeluarkan dan mengakui hubungannya dengan Sarah Ali ketika itu biasa-biasa saja dan ada berhubung pada ketika itu. Fazura juga memaklumkan yang dia ada berhubung dengan Sarah sekitar November 2014 dan berjanji untuk bertemu selepas rakannya itu kembali dari Bosnia Herzegovina pada 17 November 2014. Menurut Fazura, dalam perbualan itu, mereka baik-baik saja. Mereka juga mengakui merindui
melalui antara satu sama lain. Namun, tiba tarikh 17 November 2014 itu, tiada kabar berita daripada Sarah hinggalah sekarang. Bahkan terdengar pula cerita baru kononnya dia banyak berbuat salah kepada Sarah, walhal sebelum ini Sarah mengakui Sarah banyak berbuat salah kepadanya. Melalui rancangan reality Facing Up to Fazura, Fazura dikatakan telah bercerita hal Sarah Ali sehingga menimbulkan kekeliruan bahawa selebriti itu sengaja memburukkan Sarah. Sarah membalas dengan berkata bahawa dia tidak perlu takut dengan Fazura kerana Fazura bukan Tuhan. Seorang lagi pengguna Instagram menyatakan lebih baik rancangan reality dibuat mengenai Yuna dan Sarah meminta agar Yuna dan Fazura tidak dibandingkan kerana mereka berdua berbeza. Sarah Ali juga memberitahu bahawa Fazura mahu mengisytiharkan perang dengannya dan pada masa yang sama ingin nampak baik di mata semua orang. Bagi Sarah Ali, apa yang cuba dia bangkitkan semula ini adalah hal yang remeh. Apa-apa soalan berkaitan dirinya patut diajukan kepadanya dan bukan memberitahu menerusi kaca televisyen. Sarah juga memberitahu bahawa hubungannya dengan Fazura adalah tidak baik. Sarah juga tidak berhasrat untuk berbaik semula dengan Fazura. Bagi Sarah, ianya satu pengalaman dalam hidup dan dia tidak menyesal kerana pernah berkawan dengan Fazura. Tetapi selepas mengetahui ada perkara yang kurang senang semasa program reality tersebut, dia membatalkan hasrat untuk berjumpa. Sarah Ali juga menegaskan dia ingin menutup dan tidak mahu memanjangkan isu ini. Di tempat ke-8 bagi kes pergaduhan selebriti melibatkan rakan baik ialah pergaduhan yang tercetus antara Zarina Anjuli dan Fathia Latif. Ini ramai yang sedia maklum bahawa pelakon Zarina Anjuli dan Fathia Latif berkawan baik sebelum hubungan kedua-duanya dikatakan berantakan pada tahun 2018 selepas Fathia mula memperkatakan sesuatu mengenai sahabatnya pada pihak media. Fathia dikatakan mengeluarkan kenyataan bahawa dia terpaksa membuang kawan tetapi tidak dapat dipastikan bahawa kenyataan itu ditujukan kepada Anju ataupun tidak. Geram dengan tindakan Fathia yang seolah-olah ditujukan buat dirinya, Anju membuat beberapa posting luahan perasaan mengenai perselisihan faham di antara dia dan Fathia menerusi laman Instastory-nya. Menyifatkan Fathia sebagai seorang yang lupa kawan, Anju turut mengimbas kembali detik di mana dia sanggup datang dari jauh untuk menolong dan meneman Fathia ketika pelakon itu dilanda masalah. Malah dia turut menyindir Fathia dengan beranggapan meskipun pelakon itu mempunyai banyak pengikut di laman Instagram, namun ketika itu tiada siapa yang mahu berkawan dengannya akibat pelbagai kontroversi dan masalah disiplin Fathia yang hangat diperkatakan. Seakan sedar serik mahu membantu Fathia, Anju turut berpesan agar pelakon itu tidak lagi mencarinya dan enggan mempunyai sebarang hubungan selepas ini. Berapa banyak kali dah aku kasih kau peluang kan? Kau yang paling kurap, yang tak bersyukur sekali dalam dunia. Masa kau sampah, tak ada siapa nak kawan kau, aku kutip kau, mak aku kutip kau. Masa kau tak ada duit, aku yang tolong kau. Dia pergi dekat press kata apa? Dia jahat, dia jadi macam tu pasal aku. Bang, masa aku jumpa kau, kau dah memang penagih. Kau dah memang penagih, kau dah memang tak ada job. Kau duk menagih jantan, itu kerja kau. Masa aku jumpa kau, kau dah hancur dah. Selepas 2 tahun bermasam muka dan pernah saling berbalas kenyataan di media sosial, akhirnya selebriti yang pernah kontroversi Anju dan juga Fathia Latif kembali menjalankan persahabatan. Masing-masing yang tak pernah lari dari kisah sensasi dilihat duduk bersama dan saling berbual mesra sambil memegang telefon masing-masing untuk berkongsi cerita. Fathia berkata dia ingin membantu Anju untuk sama-sama mendalami agama selepas ini. Di tempat ketujuh bagi kes pergaduhan selebriti melibatkan rakan baik ialah pergaduhan yang tercetus antara Ifah Raziah dan Roslan Shah. Pada bulan Disember 2017, penyanyi tahun 80-an Nur Sheila Amin dikatakan mengangkat sumpah laknat dalam sidang media untuk membersihkan namanya selepas didakwa melakukan penipuan wang terhadap 8 artis yang terlibat di dalam sebuah expo di Brunei pada bulan April 2016. Nur Sheila Amin juga mendakwa ia bertujuan untuk menafikan dakwaan pelakon Lana Nordin yang didakwa menyebarkan fitnah itu sehingga keluarganya mendapat malu. Sebelum itu berlakunya pergaduhan antara Lana Nordin dan Nur Sheila Amin semasa berlangsungnya expo di Singapura. Nur Sheila Amin didakwa menendang troli Lana Nordin semasa menjalankan perniagaan di expo Singapura. Isu pergaduhan mereka diketahui umum apabila Roslan Shah mendedahkan hal tersebut semasa sesi live di Facebook. Berikutan hal itu, Nur Sheila membuat laporan polis ke atas Roslan Shah pada 3 Disember 2017 dan ke atas Lana Nordin pada keesokan harinya. Ifah Raziah selaku rakan artis berasa terkilan dengan tindakan Roslan Shah yang suka melaga-lagakan rakan artis, memaki hamun dan mengata orang
terutamanya golongan artis dengan nama-nama yang menjengkelkan. Tambah Ifah lagi, dia sendiri pernah digelarkan artis propa dan artis plastik beberapa kali oleh Roslan Shah, tetapi Ifah tidak pernah menyimpan dendam dengannya. Ifah mengakui dia tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh Roslan Shah. Menurut Ifah, Roslan Shah langsung tidak mengaku bersalah dan berbangga dengan perbuatan di live Facebook menyebabkan ketegangan antara Nur Sheila Amin dan Lana Nordin menjadi lebih panas. Jadi disebabkan itu, Ifah telah memberi komen beberapa ayat di Facebook Nur Sheila Amin dan menggelar Roslan Shah sebagai bapuk tua. Saja yang kau tak suka dengan sebutan ayat artis haprak, artis sangka, artis propa, artis plastik. Aku cuma sebut satu perkataan ayat dia, bapuk tua. Kenapa kau dah nak menggelupur macam kesepat? Kau bapuk. Susulan kenyataan Ifah itu, Roslan Shah telah mula membuat video live dengan menghentam dirinya. Ifah berkata pada mulanya dia cuma hanya berdiam diri kepada Roslan Shah kerana Roslan Shah bukanlah setaraf dengannya. Tetapi apabila Ifah tidak respon kepada kata-kata caciannya, Roslan Shah mula mengugut untuk mendedahkan kisah silam Ifah. Ifah menjelaskan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Roslan Shah kebanyakannya adalah fitnah. Ifah langsung tidak terkesan, cuma dia pelik memikirkan apakah motif Roslan Shah membuka kisah lama sebelum Ifah mengenali suaminya. Roslan Shah dikatakan menuduh Ifah sebagai pelacur dan menyebut nama bekas teman lelaki Ifah di dalam sesi live di Facebook. Antara isu lain yang didedahkan oleh Roslan Shah tentang Ifah ialah isu skandal Ifah dengan bekas pelakon lelaki. Ifah mendakwa dia dan beberapa rakan artis lain sengaja berbalas mesej mesra dengan pelakon lelaki tersebut bertujuan untuk mengenakan Roslan Shah dan membuat Roslan Shah cemburu kerana Roslan Shah dikatakan jatuh cinta dengan pelakon lelaki berkenaan. Roslan Shah juga didakwa oleh Ifah menuduh dirinya bergaduh dengan 7 nama artis yang disebut semasa sesi live itu untuk meraih perhatian. Ifah juga berasa terkilan kerana dituduh Roslan Shah sebagai berhati busuk dan menghina ibu Roslan Shah. Ifah juga mendakwa Roslan Shah menuduh dirinya mengungkit hutang yang sudah dibayar, sedangkan Roslan Shah masih lagi berhutang dengan Ifah dan Ifah dengan rela menghalalkannya. Ifah juga didakwa oleh Roslan Shah sering memaki pembantu peribadinya, sedangkan pembantu peribadinya masih kekal bekerja dengannya. Ifah juga mendedahkan Roslan Shah sering bertukar pembantu peribadi kerana dia juga mencari pembantu peribadi yang boleh dimakan, yang tidak boleh akan disingkirkan. Dalam rakaman video itu juga, Ifah memberitahu dia tidak kisah jika dirinya yang difitnah dan diaibkan bagi tujuan menjatuhkannya. Tetapi apabila hal rumah tangga disentuh dan anak-anaknya dikutuk, dia tidak dapat berdiam diri dan tidak dapat memaafkan individu tersebut. Ifah menambah, Roslan Shah telah mendoakan anak lelakinya menjadi pondan dan menuduh suami Ifah dayus hingga menyebabkan rumah tangganya hampir bergoyang. Bila dia sentuh, dia mendoakan anak saya, menyumpah anak saya menjadi pondan. Apa salah anak saya? Sampai anak saya demam 2 hari tak pergi sekolah, padahal sekolah baru buka je. Terkejut Cik Lan yang dia harus hormat sebagai orang tua, walaupun dia tahu Cik Lan tu, anak saya tu tahu Cik Lan tu bapuk, pondan tak pernah cakap Cik Lan bapuk, tak pernah. Salam, peluk, cium. Bukan pasal anak saya tu pondan, anak saya. Ifah juga turut menitipkan nasihat kepada Roslan supaya menggunakan wang untuk menyara ibu yang tidak sihat dan bukannya dihabiskan menyara lelaki simpanan. Walau bagaimanapun, Roslan Shah menafikan beliau ada mendoakan anak Ifah menjadi pondan. Roslan Shah juga dikatakan cuba membuat permohonan maaf kepada Ifah tetapi ditolak oleh Ifah kerana dikatakan permohonan maafnya ala kadar saja. Ifah juga memberitahu dia boleh menyaman Roslan Shah tetapi dia masih bertimbang rasa kerana dia tahu Roslan Shah tidak mempunyai wang untuk membayar saman. Untuk menjernihkan keadaan, Roslan Shah dikatakan ingin mengadakan sidang media pada 12 Januari 2018 dan kemudiannya dibatalkan atas nasihat ramai pihak. Roslan Shah juga memberitahu bahawa dia tidak mahu memanjangkan pergaduhannya dengan Ifah Raziah. Pada 16 Januari 2018, Ifah Raziah telah membuat satu laporan polis mengenai Roslan Shah. Jika sebelum ini Roslan telah memohon maaf dan mahu menamatkan segalanya, perang besar tercetus kembali apabila Ifah mendakwa Roslan telah menuduhnya mengupah pembunuh upuhan untuk menembak Roslan Shah setelah dimaklumkan oleh seorang pegawai polis dari Johor. Enggan dibiarkan dirinya menjadi mangsa, Ifah turut membuat laporan polis bagi mempertahankan dirinya. Roslan Shah turut menafikan yang dia menyatakan Ifah mahu membunuhnya. Sebaliknya, apa yang dilakukan ialah membuat laporan polis adalah untuk menjaga keselamatannya. Semenjak kejadian itu, sehingga kini hubungan Ifah Raziah dan Roslan Shah tidak lagi serapat dahulu. Mas Roslan buat kat saya macam ni. Sampai hati dia buat kat saya macam ni. Saya tak pernah ganggu hidup dia, keluarga dia.
Di tempat ke-6 bagi kes pergaduhan selebriti melibatkan rakan baik ialah pergaduhan yang tercetus antara Wati dan Hana daripada kumpulan Elite. Rasanya semua sedia maklum dengan kes yang dihadapi oleh Hana dan bekas rakan baiknya Wati yang kedua-duanya merupakan anggota kumpulan Elite. Hana diisytiharkan Muflis pada April 2013 kerana dikatakan gagal menyelesaikan bayaran pinjaman bank. Sedangkan dalam pada masa yang sama, beliau sendiri tidak mengetahui mengenai pinjaman itu. Akibatnya Hana disekat untuk keluar negara dan tidak dapat berjumpa dengan dua orang anaknya selama 2 tahun iaitu Aaron Daniel dan Elena Daniela. Kabarnya pinjaman bank itu telah dibuat pada September 2005 menggunakan nama Hana kerana Wati dikatakan tidak layak membuat pinjaman tersebut. Keadaan yang sangat susah. Hana sebagai kawan nak menolong. Sebabkan masa tu Hana boleh menolong. So Hana ada cakap dengan dia apa yang membolehkan dia untuk bina balik kehidupan dia. Jadi dia ada sebutkan, dia kata dia ada banyak dapat offer berlakon tapi dia tak ada kenderaan. So Hana cakap okey, Hana boleh tolong bagi kereta untuk ni, tapi dia kata nama dia tak boleh nak minta loan whatsoever. Tak apa, Hana akan ambil satu kereta dan dia akan pakai, tapi make sure that dia akan bayar bulan-bulan. Hana akan bayar semua deposit, registration. It's basically the car, it's under my name. Malangnya, Wati gagal untuk membayar ansuran bulanan, cukai jalan, insurans dan perkara berkaitan sejak September 2010 menyebabkan rakannya Hana diisytiharkan Muflis. Jumlah tuntutan yang dibuat pada tahun 2015 meningkat dari RM300,000 kepada RM700,000 pada tahun 2017 kerana ianya termasuk kadar faedah yang dikenakan selepas memfailkan saman pada 18 Mei 2017. Hana disekat untuk keluar negara demi berjumpa dengan dua anaknya yang menetap di London. Hana berang kerana Wati sudah sedia maklum tentang hal berkenaan namun dia masih tidak membayar tuntutan berkenaan. Hana berkata mustahil jika Wati tidak tahu tentang hal itu kerana bekas peguam Hana ketika itu sudah menyerahkan surat itu ke tangan Wati sendiri. Malah mereka berbincang kaedah untuk membayar ganti rugi itu. Tetapi Wati dikatakan terus berdiam diri dan enggan menyelesaikan tuntutan yang sebelum ini hanya berjumlah lebih kurang RM300,000 sahaja. Atas kedegilannya untuk membayar, tuntutan yang berjumlah RM300,000 pada tahun 2015 menjadi RM700,000 pada tahun 2017 kerana faedah dikenakan selama tempoh 2 tahun. Hana telah memenangi kes saman terhadap Wati kerana kegagalannya membayar pinjaman bank yang dibuat menggunakan nama Hana untuk membeli sebuah kereta Toyota Wish bernilai RM150,000. Wati dikatakan perlu membayar RM102,490.5 sen kepada Jabatan Insolvensi sehinggalah jabatan berkenaan mengeluarkan satu surat pembatalan kebankrapan bagi mengesahkan Hana bebas dari status Muflis. Sehubungan dengan itu, Mahkamah turut memerintahkan Wati membayar RM2,500 kepada rakannya itu pada 25 hari bulan setiap bulan bermula Januari 2018 sehinggalah hutang berkenaan selesai dilunaskan. Dalam saman penghutang itu, Hana turut memohon mahkamah mengeluarkan perintah waran tangkap sekiranya Wati gagal hadir ke mahkamah bagi memberi penjelasan berhubung kegagalannya membayar hutang itu. Wati yang ditemani suaminya ketika itu ditemui di luar mahkamah dan berkata beliau tidak membayar jumlah yang dituntut oleh Hana disebabkan tidak berkemampuan. Sehingga Februari 2018, Wati gagal menjelaskan hutangnya kepada Hana sehingga proses membersihkan nama Hana daripada senarai bankrupt terganggu. Sehingga kini hubungan antara Hana dan Wati masih dingin. Di tempat kelima bagi kes pergaduhan selebriti melibatkan rakan baik ialah pergaduhan yang tercetus antara Azwan Ali dan Datuk Aznil Haji Nawawi. Sekitar tahun 2015, Diva AA dilihat mengamuk di Instagram hanya kerana ada peminat yang mempertikaikan pelekat atau stiker rendang yang digunakan olehnya yang diberikan oleh Datuk Aznil Haji Nawawi. Sebelum ini, semuanya dalam keadaan baik belaka. Datuk Aznil Haji Nawawi sendiri pernah memuji kesedapan rendang Diva AA sebagai tanda sokongan terhadap sahabatnya itu. Datuk Aznil Haji Nawawi telah menghadiahkan pelekat kepada Diva AA. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Datuk Aznil Haji Nawawi itu bagus untuk branding dan juga promosi rendang Diva AA. Walau bagaimanapun, mungkin ada individu tidak senang dengan persahabatan mereka sehinggalah ada komen yang mengatakan bahawa Diva AA tidak mampu membeli stiker rendang dan hanya kerana perkara tersebut, Diva AA mengamuk sambil merakam video di Instagram. Diva AA berkata bahawa dia tidak meminta pelekat tersebut tetapi Datuk Aznil Haji Nawawi yang mahu memberikannya. Diva AA memanggil peminat Datuk Aznil Haji Nawawi dengan panggilan anjing dan menuduh mereka menghinanya kerana tidak mampu membeli pelekat sendiri. Diva AA juga bertindak membuang pelekat tersebut ke dalam tong sampah. Tak pun, tapi kau yang sibuk nak bagi stiker ni. Datang peminat fanatik hanjing kau, hina aku, stiker rendang pun tak mampu nak beli. Hana, ni.
Aku tak nombor stiker haram kejadah. Aku masih mampu buat stiker akulah. Anjing. Tak ada stiker. Pada tahun 2016, sekali lagi Diva AA memuat naik status di Instagram dan memanggil Dato' Aznil dengan panggilan yang agak kasar. Diva AA dikatakan memuat naik gambar duit ratusan ringgit beserta caption bahawa dia tidak terliur langsung apabila melihat Dato' Aznil memakan lobster. Netizen memberikan pendapat bahawa Diva AA berasa cemburu apabila Dato' Aznil bertindak memuat naik gambar beliau sedang menikmati lobster. Sekitar bulan Jun 2016, industri hiburan menerima berita sedih apabila bonda kepada pengacara terkenal Dato' Aznil Haji Nawawi telah pun menghembuskan nafas terakhir pada pukul 12.56 pagi. Hajah Nurbaiti binti Haji Surur telah kembali ke rahmatullah di pusat perubatan Prince Court akibat sakit tua pada usia 90 tahun. Disebabkan berita sedih ini, ramai rakan artis yang tampil mengucapkan takziah dan memberikan kata-kata semangat kepada Dato' Aznil untuk tabah menghadapi ujian ini. Tapi lain pula yang dilakukan oleh Diva AA. Dimaklumkan Diva AA ketika itu berada di Mekah untuk menunaikan umrah bersama Zizan Razak, Adi Putra dan beberapa lagi jemaah lain. Menerusi akaun Instagram milik Diva AA, bukan ucapan takziah yang diberikan kepada Dato' Aznil, sebaliknya caption yang mengguris perasaan Dato' Aznil. Menerusi caption yang dimuat naik, Diva AA seakan gembira mendapat berita bonda Dato' Aznil telah meninggal dunia. Diva AA mengatakan apa yang berlaku kepada Dato' Aznil sebagai musibah kerana menganiaya dirinya. Netizen mengecam tindakan Diva AA yang masih mengecam orang lain walaupun sedang berada di tanah suci untuk mengerjakan ibadah. Netizen juga mempersoalkan apakah kesalahan Dato' Aznil kepada Diva AA sehinggakan diperlakukan sedemikian. Pada bulan Mei 2016, Dato' Aznil Haji Nawawi telah pun melancarkan produk kecantikan atas jenamanya sendiri iaitu Anil. Produk tersebut yang berharga RM199 sudah pun terjual sebanyak 3,000 unit pada bulan yang pertama. Disebabkan mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan, produk Anil meneruskan proses pengeluaran untuk kali kedua. Tapi nampaknya ada rakan artis yang tak senang duduk apabila mendapat tahu produk keluaran Dato' Aznil sudah pun mendapat sambutan daripada orang ramai. Siapa lagi kalau bukan kawan baik Dato' Aznil suatu ketika dahulu, iaitu Diva AA. Nampaknya Diva AA masih lagi bermusuh dan mahu berperang dengan Dato' Aznil. Menerusi akaun Instagram milik Diva AA, Diva AA mendedahkan Dato' Aznil sebenarnya menggunakan suntikan untuk cantik dan semua tentang Dato' Aznil hanyalah palsu. Diva AA sekarang adalah IG spokesperson. Kau ingat? Kau seorang ada duta produk. Produk kau yang tak laku. Dengan muka kau yang cocok. Kau tu dah satu dunia tahu. Kau tu Dato' fake. Nombor 1 si neraka jahanam. Coy produk kau. Okey, jadi kepada fanatik Diva AA, tak mainlah produk-produk Dato' fake yang ke neraka jahanam ke-7 tu. Viral. Setelah lama mengambil langkah untuk berdiam diri dan tidak membidas segala kenyataan yang dikeluarkan oleh Diva AA yang sering ditujukan kepada Dato' Aznil, kali ini Dato' Aznil tidak berdiam diri dan dia telah memuat naik satu video caption seperti membalas kenyataan yang dikeluarkan oleh Diva AA. Video itu menunjukkan Ustaz Harundin memberi ceramah untuk menjaga percakapan kerana mulut boleh membuatkan seseorang itu masuk syurga atau masuk ke neraka. Dato' Aznil meminta mulut Diva AA itu dipenjara kerana dalam video ceramah itu memberitahu bahawa mulut boleh diibaratkan seperti anjing gila. Pada tahun 2017, pengacara Najib Ali dikatakan telah mempersendakan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam sebuah rancangan hiburan di Singapura. Pada ketika itu, Najib Ali sering berulang-alik ke Malaysia kerana menjadi juri tetap program Maharaja Lawak Mega terbitan Astro. Keceluparan Najib Ali mempersendakan Datuk Seri Najib Tun Razak membawa padah apabila peranannya sebagai juri tetap dalam rancangan Maharaja Lawak Mega 2017 ditamatkan. Kekosongan kerusi juri tetap selepas Najib Ali disingkirkan sebagai juri telah digantikan oleh Dato' Aznil Haji Nawawi. Ekoran perkara itu melalui caption Aznil Haji Nawawi di akaun Instagram miliknya, beliau berharap agar netizen tidak akan terus menyalahkan Najib Ali kerana beliau sudah pun tampil memohon maaf atas kesilapan yang dilakukan ketika program tersebut. Antara lain, Dato' Aznil Haji Nawawi ada menyebut kepada satu pihak yang digelarnya tukang bakar agar menghentikan niat mengapi-apikan kontroversi tersebut. Walau bagaimanapun, benarlah seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang tua sebelum ini
Bukan semua apa yang kita lakukan akan disenangi. Diva AA ada memuat naik gambar berserta caption yang seolah-olah ingin ditujukan kepada Pak Nil berhubung kenyataan beliau tentang Najib Ali. Diva AA menyerang Dato' Aznil Haji Nawawi dengan mengatakan bahawa Dato' Aznil hanya membuatkan kontroversi itu bertambah panas dan memberikan kenyataan berat sebelah. Diva AA berpendapat bahawa Dato' Aznil sepatutnya bertindak menyelesaikan masalah kedua-dua pihak. Diva AA juga mendedahkan bahawa Dato' Aznil ada membela anak ikan yang kini sudah menjadi selebriti popular. Selebriti yang dituduh sebagai anak ikan Dato' Aznil Haji Nawawi tidak diketahui sehingga kini. Di tempat keempat bagi kes pergaduhan selebriti melibatkan rakan baik ialah pergaduhan yang tercetus antara Sheila Rusli dan juga Jana Nik. Keakraban dua artis terbabit sememangnya diketahui umum sejak beberapa tahun lalu berikutan kerjasama yang terjalin antara mereka dalam bidang seni. Sebelum ini Sheila dan Jana mempunyai hubungan yang sangat baik ibarat ibu dan anak. Selain Jana sering ditawarkan berlakon di bawah produksi kendaliannya iaitu JS Pictures. Begitupun ramai pemerhati dunia hiburan membuat andaian kedua-duanya tidak lagi akrab apabila Sheila memuat naik gambarnya mempromosikan drama bersiri Lieutenant Zana yang turut dibintangi aktris muda terbabit. Sekitar Februari 2019, Sheila memberitahu bahawa drama Lieutenant Zana mungkin tidak sehebat mana yang diharapkan dan tak semudah juga untuk menyiapkannya kerana tak semua jasa akan dikenang semasa mempromosikan drama tersebut. Status itu tentu saja pantas mengundang pelbagai spekulasi dan biarpun penerbit terbabit tidak menyebut sebarang nama, tidak kurang netizen yang mengaitkannya dengan Jana. Pelbagai andai dibuat termasuklah tuduhan yang mengatakan Sheila menyindir Jana yang sebelum ini dikatakan mempunyai hubungan yang begitu rapat dengannya dan keluarga. Posting kedua Sheila dengan memuat naik gambarnya berdua bersama suami iaitu Azman Yahya Jinggo turut mendapat respon yang sama meskipun Sheila beberapa kali menegaskan caption yang ditulis tidak ditujukan kepada sesiapa. Menerusi komen balasnya, Sheila memaklumkan status itu tidak membeli sesiapa dan netizen hanya membuat kesimpulan seperti mereka tahu segala-galanya. Sheila difahamkan tidak lagi mengikuti Jana di Instagramnya manakala pelakon muda itu masih menjadi pengikut penerbit berkenaan di laman sosial terbabit. Bagaimanapun Jana tidak ada sebarang komen atau mahu mengulas dengan lebih lanjut berkenaan kenyataan ini sehinggalah sebelah lagi pihak membuat kenyataan. Jana Nik memohon maaf secara terbuka kepada penerbit dan pelakon Sheila Rusli serta keluarga jika perbuatan dan kata-katanya selama ini mengguris hati. Sebagai anak didik kepada Sheila dan suaminya, Jana mahu hubungan akrab antara mereka pulih semula. Jana berkata sekiranya tuntutan maaf secara terbuka itu masih tidak mencukupi, jalan terakhir baginya adalah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan Jana pernah memohon maaf secara peribadi kepada Sheila Rusli sebelum ini. Jana berpendapat segala permasalahan yang timbul sepatutnya dibawa berbincang seperti menyelesaikan masalah keluarga dan bukannya menggunakan media atau media sosial. Jana tidak pernah cuba bersemuka dengan Sheila dan Jana menegaskan dia tidak mahu mengeruhkan lagi keadaan. Mengulas lanjut perkara itu, Jana berkata permasalahan itu bermula ketika penggambaran drama Lieutenant Zana. Kita Mei 2021, rancangan melodi yang diacarkan oleh Jana telah mengetengahkan segmen curahan hati yang menampilkan pelakon Izrin Azmi dan bekas madunya Intan Liana. Rentetan daripada itu, ramai netizen ingin melihat Jana dan Sheila Rusli dipertemukan dan bersemuka sekaligus bermaafan dalam program tersebut. Tidak semena-mena kisah lama hubungan retak antara Jana Nik dan Sheila Rusli kembali menjadi bola netizen. Rata-rata mempersoalkan status terkini hubungan dua selebriti berkenaan selepas retak sekitar awal 2019 yang berpunca daripada masalah yang tidak dapat dipastikan. Tampil menjawab soalan berkenaan, Sheila berkata dia sebenarnya sudah pun memaafkan Jana tetapi tidak semudah itu untuk melupakan. Sheila Rusli berang apabila namanya tidak semena-mena dipetik dan dikaitkan dengan pelakon Jana Nik selepas hubungan mereka retak sejak 2 tahun lalu. Sheila menerusi Instastory memuat naik beberapa hantaran bagi membalas ciapan beberapa pengguna Twitter yang bertindak memetik namanya tanpa sebab. Pada masa yang sama, Sheila yang mengatakan punca sebenar dia dan Jana bermasa muka disebabkan dirinya cuba menjodohkan anak sulungnya dengan Jana namun ditolak oleh Jana. Sehingga kini punca keretakan hubungan Jana Nik dan Sheila Rusli masih menjadi tanda tanya dan hubungan mereka berdua tidak seperti dahulu lagi. Di tempat ketiga bagi kes pergaduhan selebriti melibatkan rakan baik ialah pergaduhan yang tercetus antara Ina Azman dan Rebecca Nur Al-Islam. Sayang sekali apabila dua sahabat baik yang begitu rapat seperti adik-beradik akhirnya saling bertelagah seperti anjing dan kucing. Itulah yang terjadi kepada Datin Paduka Ina Azman dan Datin Rebecca Nur Al-Islam. Terdahulu, sahabat akrab ini sentiasa kelihatan keluar bersama, namun sekarang mungkin nampak kelibat pun tidak sudi. Sekitar Februari 2019, Datin Rebecca Nur Al-Islam
Islam yang selama ini senyap daripada dunia seni tanah air kembali dengan isu panas yang semestinya menarik perhatian para netizen. Isu ini timbul apabila Rebecca telah memuat naik Instastory-nya yang dikatakan bengang dengan seorang datin yang dilabelkannya sebagai seorang yang jahat. Dalam pada itu, Rebecca juga turut mendakwa dia telah menyekat datin tersebut daripada laman sosialnya. Menurutnya lagi, datin itu dikatakan telah menghasut semua rakan-rakannya untuk membenci dirinya dan meminta suami datin tersebut untuk tampil dan bersemuka dengannya bagi mengetahui perkara yang sebenar. Dia Datuk tu tak jadi beli rumah dekat sini. Kalau tak kesian, bini dengan mak pun dah tabur-tabur garam. Faham lah tu. Kalau Datuk dapat video ni, bini jahat sangat. Jahat. Tak kira lah agama apa pun, Islam ke, agama selain daripada Islam ke, anak lelaki, syurganya, keindahannya di akhirat nanti tetap bersama dengan ibu, bukan bini. So pity of you dapat bini yang sangat jahat. If I jadi Datuk, I akan choose mother than your evil wife. So scary. And this is my IG, my private. So I think it's up to me to block you guys. So kalau you guys tak suka, it's up to you. But tak perlulah orang kata meroyan. Ya. Bau kentut pun wangi. Bila dah bergaduh ni macam-macam kan. Dulu kalau bergaduh dengan suami pun mencari saya. Cakap mak mertua tak sukalah apa. Rupanya perangai sendiri. Oi, kalau dulu gaduh dengan suami pun mencari kakak ni ya. Kakak, gaduh lah kak. Bencilah nak tinggalkanlah dia kak. Nak balik semula dengan boyfriend lama. On the club juga. It's my beautiful house, my view. It's not because of Datuk takut bini. It's because of you, Datin Cipla. Yang muda, jakun. Sampai suami pun takut mak dengan kau. Nasiblah dia Datuk tu tak jadi beli rumah dekat sini. Kalau tak kesian, bini dengan mak pun dah tabur-tabur garam. Faham lah tu. Kalau Datuk dapat video ni, bini jahat sangat. Jahat. Pada datin muda basuh tu, watch out your mouth. No wonder your mother-in-law pun tak sayang you. So your mother-in-law pun you panggil orang India, cling. So look at you. God is great. Biasalah kan, kalau dulu masa baik. Tak kira lah agama apa pun, Islam ke, agama selain daripada Islam ke, anak lelaki, syurganya, keindahannya di akhirat nanti tetap bersama dengan ibu, bukan bini. So pity of you. Di dalam Instastory Rebecca, dia menulis di atas tisu kertas dengan mengatakan datin Cipla ini seorang yang berhati busuk dan rupa seperti mayat jadian. Rebecca juga mendedahkan bahawa datin Cipla dan ibunya berbuat sesuatu kepada Datuk atau suami kepada datin Cipla itu supaya tunduk kepadanya. Rebecca juga memberitahu datin Cipla itu menghalang suaminya supaya berbaik dengan ibu dan bapa suaminya. Rebecca juga memberitahu bahawa datin Cipla itu suka memburukkan dirinya di hadapan kawan-kawan yang lain, masih muda dan juga memakai gigi palsu. Walaupun masih belum pasti siapakah gerangan datin Cipla yang dimaksudkan oleh Rebecca itu, namun ramai yang beranggapan datin yang dimaksudkan itu adalah datin paduka Ina Azman. Rebecca Nur Al-Islam turut memuat naik video untuk memberi amaran kepada datin Cipla itu supaya menjaga mulut. Rebecca juga mendakwa datin Cipla itu tidak disukai oleh keluarga mertua kerana perangai buruknya dan memanggil keluarga mertua dengan panggilan yang biadab. Pada datin muda basuh tu, watch out your mouth. No wonder your mother-in-law pun tak sayang you. So your mother-in-law pun you panggil orang India, cling. So look at you. God is great. Rebecca juga mendakwa datin Cipla itu dan ibunya telah menggunakan ilmu penunduk untuk menjauhkan suami dengan keluarganya sendiri. Walau bagaimanapun, menerusi Instagram datin Ina Azman, tiada sebarang komen balas yang dibuat oleh pelakon itu melibatkan isu ini. Tetapi ada beberapa status dimuat naik oleh datin Ina Azman menggambarkan tentang perilaku seseorang di laman Instagram beliau. Di dalam statusnya itu, datin Ina Azman memberitahu bahawa Allah sentiasa melihat perbuatan seseorang. Jika ramai kawan hilang di sekeliling
kita, mungkin kita perlu melihat diri sendiri dan bukan menyalahkan orang lain. Rata-rata antara mereka meluahkan rasa tidak percaya dengan apa yang berlaku kerana seperti yang kita semua tahu, kedua-dua selebriti itu mempunyai hubungan yang akrab sebelum ini. Ramai juga yang meluahkan simpati kepada Datin Ina Azman kerana pendekatan Rebecca dalam isu antara mereka dilihat memalukan artis tersebut. Sekitar September 2019, Rebecca berkongsi di Instastory-nya mesej WhatsApp yang diterima dari pelakon Ukasha Senros yang dianggap seperti adik angkatnya bertanya berkenaan dakwaan Datin Ina Azman bahawa Ukasha telah menggoda suami Rebecca semasa tidur di rumahnya. Rebecca yang terkejut dengan tuduhan tidak berasas itu meluahkan rasa marah dan sedih kerana tidak habis-habis menjadi mangsa fitnah Datin Ina Azman yang dianggap sengaja menabur fitnah dan memburuk-burukkannya supaya dibenci orang. Walau bagaimanapun, Rebecca memberitahu dia mendoakan supaya Allah mengubah sifat busuk hati Datin Ina Azman kepada seorang hamba yang lebih baik. Datin Ina Azman pula seolah-olah membidas pertuduhan Rebecca itu apabila dia pula memuat naik Instastory berkaitan isu fitnah disebabkan nafsu dan dengki terhadap orang lain. Nampaknya persengketaan antara Datin Rebecca dan Datin Ina Azman masih belum berakhir meskipun mereka sudah lama putus kawan dan sehingga kini mereka masih lagi bermasam muka. Di tempat kedua bagi kes pergaduhan selebriti melibatkan rakan baik ialah pergaduhan yang tercetus antara Nur Sajat dan sepupunya sendiri Nur Nilam Sari. Seperti semua sedia maklum, Nur Sajat kini menetap di Australia dan bersumpah tidak akan kembali ke Malaysia. Ada yang berpendapat Nur Sajat tidak bersalah dan menjadi buruan pihak berkuasa sehingga menyebabkan dia lari keluar negara hanyalah semata-mata kerana dia bergelar transgender. Ada yang berpendapat pemburuan Nur Sajat itu sebagai satu hal remeh dan pihak berkuasa perlu memberi fokus kepada perkara lain yang dirasakan lebih penting buat masa ini. Walau bagaimanapun, sebenarnya Nur Sajat menjadi buruan pihak berkuasa kerana kes penipuan wang melibatkan individu bernama Nur Nilam Sari. Nur Nilam Sari merupakan sepupu, merangkap bekas pengurus, stokis bengkung Nur Sajat dan penipuan wang itu dikatakan mencecah nilai RM100,000. Nur Nilam Sari memberitahu dia rapat dan banyak membantu Nur Sajat sejak Nur Sajat mula berniaga dan masih belum mempunyai apa-apa lagi. Nur Nilam Sari juga memberitahu ketika awal perniagaan, Nur Sajat masih dipinggirkan keluarga dan juga tidak segan untuk mengaku bahawa dirinya adalah seorang transgender. Nur Nilam Sari lah orang yang banyak membantu Nur Sajat untuk membina perniagaannya. Nur Nilam Sari juga pernah bekerja dengan syarikat Nur Sajat sebagai pengurus am dan orang kepercayaannya. Konflik bermula apabila Nur Sajat yang juga terkenal dengan produk bengkongnya dikatakan mengambil duit Nur Nilam Sari dan di bawah nama syarikat OWA Resources dan tidak membekalkan bengkong kepada mereka berdua seperti yang dijanjikan. Kes menjadi lebih panas apabila Nur Nilam Sari terpaksa menggantikan duit ejen di bawah mereka menggunakan duit mereka sendiri kerana mereka tidak mahu ejen di bawah mereka berasa tertipu. Nur Nilam Sari pada awalnya meminta wang tersebut secara berhemah tetapi tidak dihiraukan oleh Nur Sajat. Sepupu Nur Sajat, Nur Nilam Sari memberitahu bahawa dia terpaksa mengeluarkan saman jika Nur Sajat enggan membayar wang sebanyak RM100,000 itu. Tetapi Nur Sajat dikatakan tidak mengendahkan dan memperlekehkan ugutan Nur Nilam Sari itu. Setelah saman dikemukakan, Nur Sajat dikatakan cuba untuk memfitnah Nur Nilam Sari dengan membuat laporan polis palsu dan menyaman mereka berdua kerana mereka berdua dikatakan telah pecah amanah semasa bekerja dengannya. Disebabkan hal tersebut, reputasi OWA Resources tercalar dan menyebabkan Nur Nilam Sari mengalami kemurungan atas tuduhan yang tidak berasas itu. Mahkamah menolak saman yang dikemukakan oleh Nur Sajat kerana tiada bukti yang kukuh. OWA Resources berjaya memfailkan saman terhadap Nur Sajat Estetik di atas kegagalan syarikat usahawan tersebut membekalkan bengkong yang dipesan oleh syarikat itu antara Februari dan April 2018. Pada bulan Januari 2020, penantian Nur Nilam Sari akhirnya menemui penghujung apabila mereka menang saman terhadap Nur Sajat sebanyak RM200,000. Sepanjang tempoh pembicaraan yang berlangsung kira-kira selama 5 minggu itu, Nurwati yang sering kelihatan emosional berkata perniagaannya merudum teruk kerana tidak dapat membekalkan barangan yang telah dipesan oleh pelanggannya kerana Nur Sajat Estetik tidak menghantar stok seperti yang telah dipersetujui di dalam kontrak. Nur Nilam Sari memberitahu ibu Nur Sajat ada membuat permintaan supaya Nur Sajat dapat membayar wang saman itu sebanyak RM3,000 sebulan tetapi ditolak oleh Nur Nilam Sari. Ini kerana bayaran sebanyak RM100,000 yang diberikan kepada Nur Sajat dahulu adalah sekaligus dan bukan secara ansuran. Selepas kalah kes saman, Nur Sajat dikatakan mula membuat perkara yang mengundang kecaman netizen. Bermula dengan mengerjakan umrah di Mekah dengan berpakaian wanita, kemudian balik dari Mekah tetapi masih enggan membayar wang saman dan dakwaan ingin keluar Islam. Semua tindakan yang dilakukan oleh Nur Sajat dikatakan bertujuan untuk dikecam dan diugut bunuh supaya mendapat perlindungan lantas melarikan diri ke luar negara tanpa membayar wang saman tersebut. Selepas gagal membayar saman, Nur Sajat diisytiharkan muflis dan
dan pada masa yang sama pihak JAIS mula menjalankan pencarian atas kesalahan Nur Sajat memakai baju wanita sebelum ini. Malangnya atas bantuan pihak tertentu, Nur Sajat berjaya meloloskan diri dan mendapat perlindungan di Thailand. Selepas itu, Nur Sajat berjaya melarikan diri ke Australia menggunakan kad UNHCR. Sehingga kini Nur Sajat masih berada di Australia dan tidak membayar wang saman RM200,000 kepada Nur Nilam Sari. Di tempat pertama bagi kes pergaduhan selebriti melibatkan rakan baik ialah pergaduhan yang tercetus antara Siti Nordiana, Lan Solo dan juga Shura. Jika anda masih ingat, nama Siti Nordiana, Shura dan Lan Solo merupakan artis remaja yang mewarnai dunia seni pada era lewat 90-an. Memulakan karier ketika berumur belasan tahun, ketiga-tiga mereka bernaung di bawah satu syarikat yang sama dan sudah berkawan hampir 20 tahun. Namun, tanpa diduga persahabatan ketiga-tiga selebriti ini berantakan pada tahun 2021. Pergaduhan di antara tiga rakan artis ini terjadi apabila Lan Solo dan Shura Badron mendedahkan perangai sebenar Nana menerusi IG Live pada 20 Julai 2021. IG Live tersebut turut disertai oleh tiga orang yang lain, iaitu isteri kepada Lan Solo, Sheila Hasim, pegawai perhubungan FMC Sam Samin dan jurusoli Aida G. Menerusi IG Live tersebut, Lan dan isterinya meluahkan rasa kecewa terhadap Nana dan pengurusnya Anas yang sering mengungkit tentang bayaran makanan di restoran. Sheila dan Lan dikatakan sudah tidak dapat menahan sabar lagi gara-gara tuduhan makan tetapi tidak bayar. Menurut Sheila, dia mendakwa bahawa Nana dan juga pengurusnya Anas telah menyebarkan berita mengenai mereka yang dikatakan hanya menunggu duit Nana setiap kali keluar makan bersama. Sheila berkata dia terkilan kerana makanan telah pun menjadi darah daging. Sheila menafikan bahawa dia tidak membayar makanan semasa makan bersama Nana. Dia mendakwa jika dia mempunyai wang, dia akan membayar tanpa menunggu duit daripada Nana. Sheila berkata lagi dia sangat berterima kasih kepada Nana atas jasa Nana selama ini, tetapi dia terkilan apabila dituduh sebegitu. Sheila dan Lan juga mengambil keputusan untuk unfollow Nana dan Anas kerana mereka tidak sanggup diburuk-burukkan lagi. Seterusnya, Sheila, Lan dan Shura mendakwa Nana dan juga pengurusnya menyebarkan dakwaan tumpang populariti kepada beberapa rakan di stesen televisyen. Menurut Shura, tiada langsung niat mereka untuk berbuat sedemikian. Lebih-lebih lagi mereka sudah pun berkawan dan melalui zaman susah senang hampir 20 tahun. Berikutan dengan dakwaan tersebut itu juga menyebabkan produksi enggan memberikan mereka tawaran kerja seperti apa yang dikongsikan oleh Shura. Shura berkata semua tawaran bekerja dilakukan bersama dan jika Nana menyangka dia dan Lan mahu menumpang popularitinya, mereka tidak pernah berniat sedemikian. Shura bersyukur dengan kejadian tersebut kerana dari situ dia lebih mengenali hati budi rakan-rakannya. Shura juga berharap agar Nana berhenti bercerita kepada pihak produksi dan lebih elok bersemuka jika dia dan Lan bermasalah. Tambah Shura lagi, dia berdoa agar masalah ini diselesaikan dengan baik dan dia juga tiada niat menghasut netizen. Pendedahan Lan Solo dan Shura berkaitan konflik yang berlaku dengan Nana di dalam sesi live Instagram mengejutkan ramai pihak. Susulan itu, pengurus Nana, Anas Osman memberitahu Nana sedang berbincang dengan peguam sebelum memberikan kenyataan. Enggan berdiam diri, pada 23 Julai 2021, Nana telah membuat laporan polis dan menamakan 5 individu tersebut kerana didakwa memfitnah selepas mengaitkan namanya menerusi Instagram live baru-baru ini. Nana juga menuntut permohonan maaf daripada Lan Solo, Sheila Hasim, Shura Badron, Sam Samin dan Aida G untuk tampil membuat permohonan maaf secara terbuka dalam tempoh masa 48 jam selepas menghantar notis permintaan maaf pada 26 Julai 2021. Selepas permohonan maaf dibuat, barulah Nana akan berbincang untuk langkah seterusnya. Jika individu itu tidak membuat permohonan maaf, Nana akan teruskan dengan tindakan saman. Nana berkata dia pernah mendengar ura-ura mengenai perkara ini dari pengurusnya, cuma dia tidak boleh bersabar apabila kawan-kawannya membawa perkara ini ke media sosial. Dia berasa terkilan kerana fitnah dan dakwaan yang disebarkan di media sosial boleh menjatuhkan karier seninya dan membuatkan imejnya dipandang serong. Selepas 5 hari kontroversi dakwaan memfitnah Nana di Instagram Live, akhirnya Lan Solo, Shura dan 3 individu yang lain tampil memberi respons terhadap isu berkenaan. Mereka berlima dikatakan turut mendapat nasihat guaman selepas menerima notis permohonan maaf daripada Nana. Susulan tiada permohonan maaf diterima daripada kelima-lima individu itu, Nana bakal meneruskan saman ke atas 5 individu terbabit dan mereka bakal menerima saman pada 2 Ogos 2021. Di dalam tuntutan saman itu, kelima-lima individu itu perlu membuat permohonan maaf menerusi siaran akhbar, Instagram dan Facebook Live serta RM500,000 setiap seorang. Nana juga menuntut ganti rugi khas, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan menerusi pernyataan tuntutan tersebut. Sehingga 11 Ogos 2021, kelima-lima individu itu masih tidak memberi kerjasama terhadap saman yang dikemukakan dan diberi tempoh sehingga 17 Ogos 2021. Akhirnya Shura,
Lan Solo dan Sheila dikatakan mendapat khidmat guaman dan bercadang mahu berbincang dan menyelesaikan hal saman tersebut di luar mahkamah tetapi ditolak oleh Nana. Hari pertama perbicaraan kes saman fitnah ke atas kelima-lima individu itu berlangsung pada 17 November 2021 dan disambung pada 19 November 2021. Walaupun kes ini mungkin selesai dengan baik, tetapi persahabatan yang dibina hampir 20 tahun oleh Nana, Shura dan Lan Solo mustahil akan pulih seperti dahulu. Dalam persahabatan, pasti ada saja konflik kecil maupun besar di antara kita dan sahabat. Namun, permasalahan inilah yang akan menguji kesetiaan kita tetapi pada masa yang sama boleh juga membuatkan hubungan itu lebih erat. Tetapi hanya jika kita berjaya mengatasi masalah itu dengan matang dan baik. Apakah pendapat anda tentang 10 kes pergaduhan selebriti melibatkan rakan baik paling panas di Malaysia? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Tak meletup, tak menangis. Kalau you all nak view ke, nak dislike ke, nak unlike ke, nak like ke, tak kisah. Yang penting you all tengok. Nak tak nak, you all kena tengok juga kan. You all tak tengok ke, nak tak nak ke, tengok juga. Yang penting tengok Nur saja Dato' Alif. Malah cakap lah bla bla.